Assalamualaikum dan selamat sejahtera buat murid-murid Sekolah Rendah Islam Hidayah dan para ibu bapa sekalian. Menerusi slot e-learning Sekolah Rendah Islam Hidayah sepanjang tempoh PKP ini, saya, Ustazah Nurhanani binti Sanan, akan membentangkan pembelajaran khas buat murid-murid tahun 5 khususnya bagi subjek Bahasa Malaysia. Jadi murid-murid, apa agaknya pembentangan pada kali ini? Apa agaknya perbincangan kita pada hari ini? Cikgu ingin anda teruskan fokus anda kerana sesi perbincangan pada hari ini berkaitan dengan tata bahasa, antonim dan sinonim. Baiklah murid-murid, kita lihat dulu objektif pembelajaran pada hari ini. Ada 3 objektif yang perlu dicapai. Yang pertama, murid dapat memberikan kata sinonim pada perkataan dan menggunakannya dengan betul. Yang kedua, murid dapat memberikan kata antonim pada perkataan dan menggunakannya dengan betul. Dan yang ketiga, murid dapat membezakan sinonim dan antonim. Okey. Tanpa membuang masa, kita akan teruskan dengan sinonim. Pengenalan bagi sinonim ni kita akan terangkan sebentar lagi. Jadi murid-murid, jangan hilang fokus anda. Apa itu sinonim? Ya, murid-murid boleh baca pengenalan sinonim. Sinonim ialah perkataan yang seerti atau perkataan lain yang mempunyai maksud yang sama. Bermaksud, ada beberapa perkataan yang mempunyai maksud yang sama. Jadi, murid-murid boleh menggunakan perkataan-perkataan tersebut pada tempat yang sepatutnya. Kita akan bincangkan dengan lebih lanjut melalui contoh yang diberikan dan penggunaannya dalam ayat. Perkataan sinonim pertama yang akan kita bincangkan ialah perkataan waspada yang bermaksud peka terhadap sekeliling. Penggunaan bagi perkataan waspada ini boleh dilihat pada ayat yang berikut. Apabila berjalan pada waktu malam, kita hendaklah sentiasa berwaspada. Perkataan waspada dalam ayat tersebut membawa maksud peka terhadap sekeliling. Jadi, apakah perkataan sinonim yang sesuai bagi waspada? Perkataan yang membawa maksud yang sama atau perkataan seerti ialah awas dan hati-hati. Apa kata kita lihat contoh ayat bagi kedua-dua perkataan ini? Contoh ayat bagi perkataan awas. Walaupun Datuk Adam sudah berusia, matanya masih awas. Perkataan awas di sini membawa maksud peka terhadap sekeliling. Perkataan awas ialah sinonim kepada perkataan lain yang sinonim kepada perkataan waspada ialah hati-hati. Kita lihat contoh ayat. Kita haruslah sentiasa berhati-hati ketika di jalan raya. Hati-hati juga membawa maksud yang sama, iaitu peka terhadap sekeliling. Jadi, memang jelas ya murid-murid bahawa kedua-dua perkataan tersebut, iaitu awas dan hati-hati, merupakan ataupun membawa maksud yang sama kepada perkataan waspada. Perkataan terakhir untuk topik sinonim pada hari ini ialah perkataan sayang yang membawa maksud menaruh rasa kasih atau cinta. Cikgu akan jelaskan dengan contoh ayat yang berikut. Amirah sangat sayang akan kucing peliharaannya, si Comel. Perkataan sayang di situ menunjukkan perasaan menaruh rasa kasih atau cinta. Jadi, apakah perkataan sinonim ataupun perkataan sama maksud yang paling sesuai dengan perkataan sayang?
Ada dua perkataan seerti bagi sayang, iaitu suka dan cinta. Marilah kita lihat contoh kedua-dua perkataan ini. Baiklah murid-murid, kita akan lihat contoh ayat bagi perkataan sinonim sayang. Untuk perkataan suka, contoh ayatnya ialah murid lelaki itu suka makan nasi lemak yang dijual di kedai sereh. Seterusnya, bagi perkataan cinta, contoh ayatnya ialah seperti berikut. Huzair menyertai pertubuhan kemanusiaan kerana cintanya kepada keamanan. Seperti yang kita maklum, suka dan cinta merupakan sinonim kepada perkataan sayang. Penggunaan suka dan cinta di dalam ayat tersebut menunjukkan menaruh rasa kasih atau cinta. Oleh itu, kedua-duanya merupakan perkataan sinonim bagi perkataan sayang. Alhamdulillah, baiklah murid-murid, tamatlah sudah penjelasan dan perbincangan kita mengenai topik sinonim. Sekarang, untuk mengukuhkan pemahaman, marilah sama-sama kita membuat latihan sinonim. Sila baca arahan dengan teliti. Pilih perkataan yang seerti, iaitu sinonim, bagi perkataan yang bergaris. Terdapat 4 pilihan jawapan yang diberikan. Murid dikehendaki untuk memilih jawapan yang paling sesuai. Baiklah murid-murid, adakah anda sudah bersedia? Soalan pertama bagi latihan sinonim. Puan Zaitun amat risau akan penyakit yang dihidapi oleh anaknya. Perhatikan perkataan yang bergaris di soalan. Perkataan risau. Berikut merupakan pilihan jawapan yang disediakan. A. Takut. B. Sedih. C. Khawatir. Dan D. Hampa. Manakah antara pilihan jawapan merupakan sinonim bagi perkataan risau? Perkataan yang sama maksud dengan risau ialah perkataan khawatir, iaitu C. Kita beralih kepada soalan latihan sinonim yang kedua. Walaupun Syafizan seorang murid yang pandai, tetapi dia tidak sombong. Perkataan bergaris di soalan tersebut ialah pandai. Berikut merupakan pilihan jawapan. A. Cerdik. B. Cantik. C. Rajin. Dan D. Berjaya. Perkataan yang sama maksud dengan pandai di sini ialah A. Cerdik. Tanya kepada murid yang berjaya menjawab dengan betul. Jadi, lengkaplah sudah pembelajaran kita tentang sinonim. Beralih pula kepada topik yang tidak kurang pentingnya, iaitu antonim. Jadi, sama-sama tumpukan perhatian anda. Baiklah murid-murid, kita akan teruskan dengan apa itu antonim. Sila baca pengenalan dengan teliti. Antonim ialah kata yang berlawanan erti dan mempunyai maksud yang berlawanan. Berbeza dengan sinonim yang kita bincangkan sebentar tadi, sinonim ialah perkataan-perkataan yang membawa maksud yang sama. Antonim pula berlawanan. Contoh yang paling mudah, tinggi, lawannya rendah. Apa kata kita teruskan dengan contoh yang berikut? Perkataan menang membawa maksud mendapat kejayaan. Penggunaan perkataan ini dapat dijelaskan dalam contoh ayat yang berikut. Adam telah menang dalam pertandingan menulis esei. Tetapi sekarang kita dalam topik antonim, bermaksud kita hendak mencari perkataan yang berlawanan dengan perkataan menang. Perkataan yang paling sesuai ialah kalah dan gagal.
Kalah dan gagal membawa maksud mendapat kegagalan atau mendapat kekalahan, di mana maksud perkataan ini berlawanan dengan maksud perkataan menang. Mari kita lihat contoh ayat bagi perkataan kalah dan gagal. Contoh ayat bagi perkataan kalah. Saya telah kalah dalam pertandingan itu semalam. Seterusnya, contoh bagi perkataan gagal. Dia telah gagal dalam tugasannya. Kedua-dua perkataan ini membawa maksud yang berlawanan dengan perkataan menang. Baiklah murid-murid. Contoh yang seterusnya ialah aman, yang membawa maksud keadaan yang tenang. Kita lihat penggunaan perkataan ini dalam ayat. Malaysia ialah negara ketiga yang paling aman di Asia selepas Jepun dan Singapura. Perkataan aman di sini menunjukkan keadaan yang tenang. Jadi, perkataan antonim atau perkataan yang berlawanan mestilah menunjukkan keadaan yang tidak tenang, iaitu kacau bilau dan huru-hara. Mari kita lihat contoh ayat bagi kedua-dua perkataan ini. Berikut contoh ayat di perkataan kacau bilau. Keadaan di negara itu kacau bilau setelah diserang oleh pemberontak. Seterusnya, perkataan huru-hara. Keadaan huru-hara sedang berlaku di Kampung Pisang. Kedua-dua perkataan dan ayat ini menunjukkan maksud yang berbeza dengan aman. Jadi, kacau bilau dan huru-hara merupakan kata lawan bagi aman. Baiklah murid-murid sekalian, untuk memahami topik antonim ini, kita perlulah membuat sedikit latihan. Sila baca arahan dengan teliti. Pilih perkataan yang berlawanan antonim bagi perkataan yang bergaris. Terdapat 4 pilihan jawapan yang diberikan. Murid dikehendaki untuk memilih jawapan yang paling sesuai. Baiklah murid-murid, ini merupakan soalan yang pertama. Orang yang berbaju merah itu gila. Perkataan bergaris ialah perkataan gila. Anda dikehendaki memilih jawapan antonim yang paling sesuai dengan perkataan gila. Berikut merupakan pilihan jawapan. A. Baik, B. Waras, C. Berguna dan D. Sempurna. Jawapan mestilah mempunyai maksud yang berlawanan dengan gila, iaitu gila lawannya B. Waras. Baiklah murid-murid, ini merupakan latihan antonim yang kedua. Ramu meluahkan makanan yang sudah basi. Perkataan yang digariskan di situ ialah meluahkan. Berikut merupakan pilihan jawapan. A. Menghabiskan, B. Mengunyah, C. Menelan, D. Menyimpan. Diingatkan kembali, murid perlu memilih jawapan yang mempunyai maksud yang berlawanan dengan meluahkan. Jadi, pilihan jawapan yang paling tepat ialah C. Menelan. Menelan merupakan perkataan berlawanan bagi meluahkan. Tahniah diucapkan kepada murid yang dapat menjawab kedua-dua latihan antonim dengan betul. Baiklah murid-murid, Alhamdulillah pada hari ini kita dapat memanfaatkan masa yang diberikan dengan mempelajari tajuk sinonim dan antonim. Harapnya selepas ini murid-murid dapatlah membuat tugasan yang diberikan supaya dapat menguasai tajuk ini dengan sebaiknya.
Baiklah murid-murid, jangan lupa untuk memuat turun latihan dalam bentuk PDF di Google Classroom. Latihan dalam bentuk objektif. Jadi murid-murid hanya perlu menjawab sama ada A, B, C atau D di helaian kertas. Buat semakan sendiri dan tidak perlu hantar latihan kepada guru subjek. Faham ya? Baiklah, di kesempatan ini saya Ustazah Nurhanani ingin memberikan beberapa pesanan kepada murid-murid Sekolah Rendah Islam Hidayah yang dikasihi sekalian. Walau di mana juga kalian berada, sama ada di rumah sendiri, di kampung atau di mana sahaja, silalah jaga kesihatan, tolong jaga kesihatan dan patuhi segala arahan yang dikeluarkan. Sentiasalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita sentiasa dilindungi olehnya. Semoga apa yang kita lalui ini mempunyai pelbagai hikmah yang tersirat. Wallahu a'lam. Baiklah, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.